Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Satu lagi perlawanan yang cukup mendebarkan. Okey, another epic comeback daripada pasukan Sang Badak untuk membawa pulang 3 mata. Memang degil lah Sabah ni kalau kita tengok 3 perlawanan yang sudah Sabah lalui ni, di mana diakhiri dengan 2-1, tapi untuk separuh masa pertama Sabah didahului oleh pasukan lawan dan Sabah buat comeback. Boleh cakap hujung-hujung perlawanan lah. So ini adalah perlawanan yang ketiga Sabah lakukan benda sedemikian. Aku dah tahu apa jampi yang OKS pakai, masuk saja anak buah dia pergi dressing room, aku dah tahu apa yang dia cakap apa semua, keluar saja untuk separuh masa kedua, memang persembahan yang cukup mantap, cukup berbeza yang dilakukan oleh Sabah. So itulah yang terjadi di se ke ke di s apa ni, semenjak 3 perlawanan terakhir ni. Memang gila lah. So untuk anda ataupun siapa-siapa fan pasukan Sabah yang follow 3 perlawanan terakhir ni, memang orang cakap, uh, degup jantung dia memang cukup lah, adrenaline pumping dia memang cukup kuat. So inilah guys prediction aku sebelum ni untuk perlawanan head to head di antara kedua pasukan ni. Aku meletakkan 52% untuk Sabah dan 48% untuk Melaka. Memang aku akui perlawanan ni akan menjadi satu perlawanan yang cukup sengit. Aku sendiri cakap ada kemungkinan besar Sabah sendiri akan kalah pada perlawanan ni ataupun seri. Tapi walau macam mana pun tidak meleset jugalah aku punya prediction ni dengan meletak sebanyak beberapa percentage kelebihan untuk Sabah dan again kita berjaya membawa pulang 3 mata. So ini adalah result perlawanan tersebut di mana Sabah memenangi perlawanan ini sebanyak 2-1. Amri Yahya sekali lagi menjadi wira. So sebelum ni Pak Tisu adalah kita punya superhero kita dan untuk perlawanan ni dan juga Kedah, Amri Yahya mengulangi kehebatan beliau. 2 gol bagi aku cukup cantik, cukup bermakna lah untuk mengalahkan pasukan Melaka. Dan untuk pasukan Melaka digolkan penjaringnya adalah Afidayo pada minit ke-24. So seperti biasa aku akan listkan pemenang-pemenang yang berjaya, bukan pemenang lah, yang berjaya meneka berapa gol yang bakal berlaku pada perlawanan ni. Aku mau beritahu kamu awal-awal, aku actually ada set satu tempo lah, pasal terlampau banyak orang submit untuk membuat prediction ni. So aku ni satu orang ya staff, aku yang bekerja. So aku kena terpaksa buat limit lah. So siapa yang ada meneka selepas tu, mana-mana yang aku tiada like dan heart tu, itu yang memang sudah tidak masuk dalam list lah. Siapa yang terakhir aku heart dan juga like tu, itu adalah orang yang terakhir akan masuk dalam list aku. So aku minta maaf yang banyak untuk yang tidak berjaya masuk dalam list tu, boleh cuba lagi pada video ke datang dan insyaAllah untuk tu pun aku akan set satu rules lah supaya senang sikit aku bekerja. So harap kamu okey lah. So ini adalah penama-penama yang berjaya meneka perlawanan tersebut. Kamu boleh tengok nama kamu sendiri kalau aku sebut ni besok nanti habis video ni. So ini adalah gambar pertama. Okey, sudah tengok dan ini adalah gambar kedua. So tahniah banyak-banyak untuk anda yang memberi kepercayaan kemenangan untuk Sabah dan juga berjaya dengan meneka dengan tepat untuk perlawanan ini. So okay guys, kedudukan terkini Liga Super bagi tahun 2022 untuk Sabah yang telah melalui sebanyak 14 perlawanan, kita telah mengutip sebanyak 10 kemenangan setakat ni. Hebat guys. So poin kita 31 poin yang tertinggi lah pernah kita kutip untuk pasukan Sabah, di mana pada musim lepas kalau aku nak silap kita berjaya mengutip sebanyak 19 poin saja kalau aku nak silap. So ini sudah masuk ke round 2, 2 perlawanan round 2 sudah. So 31 poin untuk Sabah, satu pencapaian yang cukup cemerlang. So bagi aku target OKS untuk menetapkan kita di top 5 memang terlaksana sudahlah. Bagi aku lah personally memang boleh terlaksana, kita nampak sudah kita akan berada di top 5. Cuma perlu meneruskan lagi momentum. Apa yang momentum kita ada sekarang itu yang perlu diteruskan. So kita pergi Melaka dulu guys. Macam yang aku cakap pada video aku sebelum ni untuk head to head tu, 3 pemain ni bagi aku dah mengatakan memang ini adalah antara pemain yang cukup serasi, cukup klik, cukup berbahaya sekarang untuk jentera serangan pasukan Melaka. Dengan satu lagi Adriano di situ. Aku tengok perlawanan ni Melaka memang memberi kepercayaan kepada 4 individu ni dan mereka memang beraksi dengan cukup bagus Memang bekerja keras jugalah. Pertahanan Sabah ni sudahlah kita tidak turun dengan kita punya first choice untuk defender kita, tapi walau macam mana pun kita ada Rawison Batuil dan juga Dominic Tan. Rawison Batuil menjadi kapten kita pada malam tu dan kedua-dua mereka ni memberikan aksi pertahanan yang cukup cemerlang, especially Dominic lah. Dominic banyak membuat menyelamatkan keadaan sebenarnya, di mana beberapa kali Apek sudah terkeluar daripada position dia.
bola hampir menuju ke garisan gol tapi berjaya di-clearkan oleh Dominic Tan. Dan ada juga beberapa player Sabah lah yang berjaya membuat clear juga sebelum bola tu berjaya dimasukkan ke tiang gol. So itulah aku cakap memang epic perlawanan ni, memang gila perlawanan ni. Dan 4 tonggak serangan Melaka ni memang Melaka tu style dia begitu. 4 pemain import di depan, lepas tu di bahagian belakang pemain tempatan dan juga ada satu pemain ASEAN lah, si Justin Bass kalau aku nak silap, yang dari Filipina tu. Kesemua dia orang memberi saingan yang cukup hebat. Dan aku cakap tadi ada satu pertahanan kita yang baru seperti Alto Linus dalam perlawanan tu, dan juga Gerald Gadit. Bagi aku macam memang dia orang ni, aku boleh cakap belum bersedia lah untuk mengekang gerakan-gerakan dan jenis player yang Melaka miliki ni. Tapi walaupun macam mana pun, walaupun bolos satu, tapi mereka berjaya juga membuat something lah untuk menidakkan serangan-serangan yang bakal dilakukan, yang telah dilakukan oleh pasukan Melaka. So bagi aku, Melaka adalah satu pasukan yang terbaik sekarang ni, on form. Diorang punya last 5 match sebelum menuju ke lawan Sabah ni memang dalam satu landasan yang cukup bagus, dan kita nampak di situ performance pasukan Melaka pada perlawanan ni memang cukup bagus. So aku boleh cakap GG lah, good game lah untuk Melaka pada perlawanan ni. Aku memang suka tengok cara kamu main. So itu personally dari aku, memang aku suka tengok cara kamu main. Dan guys, ini adalah starting 11 yang a few name yang aku sudah mention di awal video ni, di mana Sabah tidak menurunkan kesebelasan utama untuk menentang Melaka ni. Walau macam mana pun, beberapa pemain gantian dan beberapa anak jati Sabah telah beraksi dengan cemerlang pada perlawanan ni. So penama-penama tersebut adalah seperti Gerald Gadit, Alto Linus, dan lepas tu ada beberapa pertukaran lagi lah dilakukan untuk menggantikan pemain kesebelasan utama yang turun untuk perlawanan, dan mereka pun beraksi dengan cemerlang. Dan di sini satu lagi aku kena puji, of course Rawlinson memang bermain dengan cukup cemerlang pada perlawanan tu, tapi unfortunately dia telah dilayangkan kad merah kerana agak kasar jugalah sebenarnya tackle dia tu. Tapi walau macam mana pun, nasib baik di hujung minit, so kita berjaya end up jadi 10 pemain lah di padang tu. So balance lah sebenarnya. Dan satu lagi individu yang aku telah puji sewaktu PJCT tu, dan dia beraksi sekali lagi yang cukup cemerlang pada perlawanan, iaitu Alto Linus guys. Aku tak tahulah, dia ni veteran player tau, tapi dia punya mainan, aduh, memang cukup cantik. Again, aku akan cakap dia suka bermain dengan permainan yang cukup cepat. Dia punya through ball tu memang bagi aku vision dan memang cukup cantik lah untuk membuat through ball. Tapi of course dia baru turun dalam 2 perlawanan, jadi klik di antara player tu belum wujud lagi. So kalau dia diberikan lagi peluang untuk turun pada perlawanan yang akan datang, aku believe cara mainan Alto Linus ni akan ditangkap oleh pemain-pemain seperti midfield ataupun forward Sabah, yang membuatkan lagi serangan kita akan menjadi lebih mantap lah. Walau macam mana pun guys, untuk bahagian hadapan kita, okay, aku tak tahulah, macam Embalo perlawanan ni, aku boleh cakap sebenarnya ada perubahan. Cara permainan dia nampak dia macam sudah turun ke bawah, naik ke atas, instead of pada perlawanan sebelum ni kalau kita tengok dia macam lebih banyak menunggu di hadapan saja. Itulah sedikit saja perubahan dia lah. Ada juga memberi impact sebenarnya dengan satu percubaan yang dia lakukan tepat ke tiang gol, tapi tepat ke gawang gol, tapi berjaya diselamatkan, dan percubaan tu lemah sebenarnya. Aku believe fokus sikit untuk percubaan tu, aku believe dia boleh mendapatkan ruang yang lebih, sudut yang lebih sesuai untuk menjadikan gol. Tapi unfortunately, again lah, okay, persembahan yang sekali lagi menghampakan untuk si Imbalo. So kalau kita nampak di situ, tidak ada nama Imbalo di dalam starting 11 ni. Kita nampak nama Farhan situ. Sebenarnya Farhan digantikan sebagai sub. So nama Imbalo yang ada di sebenarnya situ. Farhan adalah substitute pada perlawanan ni. So ada sedikit kesilapan di situlah yang dilakukan oleh tempat yang aku ambil gambar ni. Dan guys, ini sekali lagi macam-macam tu. Wira kita sekali lagi, Waam menjaringkan 2 gol yang cukup bermakna, cukup cantik. 3 gol, 3, 4, 5 gol yang dijaringkan oleh Waam ni, dan Waam telah berjaya masuk di antara top list yang menjaringkan gol untuk Liga Super bagi musim ni. Again, 5 gol dia so far memang cantik lah. Itu aku puji. Waam ni kemampuan dia untuk menjaringkan gol yang epic. Memang ternyata lah sekali lagi dia buktikan pada perlawanan ni waktu menentang Melaka. Dan ada beberapa nama lagi lah seperti Apek pun banyak save Apek buat guys. Kalau bukan pasal Apek,
Aku rasa lebih daripada 3 gol yang berjaya pasukan Melaka lakukan. Of course, Park Tisu dan juga Gary Steven Robert, kombinasi yang aku suka tengok sebenarnya. Mereka especially, aku kurang nampak Park Tisu lah sebenarnya untuk perlawanan ni. Pasal aku nampak dia lebih banyak turun ke bahagian bawah membantu bahagian defend. Dan banyak gerakan di tengah dilakukan oleh Gary Steven Robert, dan banyak juga memutuskan gerakan pasukan Melaka juga dilakukan oleh Gary Steven Robert. Itu lagi sekali, Stuart Wilkin walaupun digantikan pada separuh masa kedua, aku rasa disebabkan oleh kecederaan. Aku mau sentuh di sini, aku pernah komplain cara permainan Stuart Wilkin ni, di mana dia ni macam ada selfish sikit sebelum ni, di mana dia suka membuat percubaan dari jauh, padahal ke kanan dan kiri dah pemain lain mempunyai ruang. Tapi selepas daripada video tu sebenarnya, aku follow dia punya perkembangan Stuart Wilkin ni, dan nampak di situ dia memang matang lah. Okay, Stuart Wilkin, aku believe pasal minit permainan yang diberikan oleh OKS sendiri, aku yakin mesti OKS nampak kemampuan Stuart Wilkin ni sebenarnya, dan aku nampaklah juga cara kematangan permainan dia cukup bagus, turning yang cukup bagus, membawa lari bola dengan cukup bagus, dan membagi pasingan kepada player-player lain pun cukup bagus. So, aku nak tahu kalau Stuart Wilkin akan kembali ke JDT musim hadapan ataupun OKS decide untuk mendapatkan khidmat Stuart Wilkin sebagai player Sabah yang sah. Aku mahu juga benda tu jadi sebenarnya, tapi kalau OKS rasa ada pemain lain lagi yang di dalam list dia, so why not lah. He's the boss. So aku respect lah apa keputusan yang dilakukan oleh OKS. Tapi walaupun pun Stuart Wilkin adalah antara player yang bagi aku sekarang ni tengah melonjak kemampuan dia, dan boleh kita memberi kepercayaan dia untuk mengemudi bahagian tengah Sabah, especially dengan ketiadaan Badrul Bakhtiar. Walau macam mana pun guys, aku tetap ingin katakan sini bahawa di bahagian tengah Sabah masih pincang sebenarnya, pasal tidak ada dedicated playmaker yang berada di bahagian tersebut, yang biasanya again bagi tanggungjawab tersebut oleh kapten kita, itu Badrul Bakhtiar. So aku amat terasa lah ketiadaan Badrul Bakhtiar di bahagian tengah tu. Walaupun serangan kita not bad pada perlawanan ni, tapi aku yakin kalau Badrul Bakhtiar ada di dalam kebesaran utama selaku playmaker kita, lebih banyak gerakan yang cukup berbahaya boleh dilakukan. Dan again, ketiadaan Sadil juga, aku tidak cakap ketiadaan Sadil aku hilang, kerana pengganti dia Farhan, okay, not bad juga. Messi, aku cakap Messi Malaysia pada video sebelum ni, dan memang terbuktilah dia adalah antara orang yang bertanggungjawab untuk mendapatkan gol kedua Sabah. So, 2 orang assist lah pada perlawanan ni untuk Amria, itu Alto Linus. Sekali lagi pada perlawanan PJ City pun dia telah membuat assist, dan perlawanan ni sekali lagi dia membuat assist. So imagine kenapa aku boleh suka. Itu pasal lah kenapa aku suka Alto Linus ni. Dan juga Farhan sendiri untuk gol kedua yang dilakukan oleh Amri Yahya. So itulah dia guys. Ulasan ringkas saja yang aku berikan untuk perlawanan ni. Aku hadir di stadium pada perlawanan tersebut, dan aku berpuas hati, risau pada separuh masa pertama, tapi pada separuh masa kedua aku berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh anak buah OKS dan taktikal yang telah diberikan oleh OKS, dan telah membawa pulang 2 mata pada perlawanan ni. So untuk man of the match, aku sudah cek di Sabah FC punya Facebook page, diorang tidak nyatakan siapa, tapi oleh kerana Amri Yahya membawa kemenangan untuk Sabah, dan bagi aku Amri Yahya lah layak untuk mendapatkan man of the match pada perlawanan menentang Melaka ni. So okay guys, itu saja sekali lagi aku punya ulasan untuk perlawanan ni. So kamu boleh letakkanlah apa-apa lagi komen di bawah yang aku mungkin tertinggal ataupun kurang ulasan aku ni. Sila letakkannya di ruang komen di bawah, dan sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.